SPRM mendefinisikan rasuah sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugas rasmi. Berdasarkan pencarian saya di internet, kes rasuah pada tahun 2023 meningkat sebanyak 25.1% berbanding tahun sebelumnya. Pelaku rasuah bukan sahaja melibatkan orang awam, malah melibatkan penjawat awam dan individu yang berprofil tinggi. Rasuah boleh datang dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah wang, bonus dan juga hadiah. Persoalannya sekarang, bagaimanakah hadiah boleh menjadi salah satu bentuk rasuah? Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai punca-punca terjadinya rasuah. Yang pertama ialah nafsu dan ketamakan. Dalam hal ini, boleh jadi pegawai tersebut merasa tidak cukup dengan pendapatan mereka yang sedia ada. Hal ini boleh menyebabkan pegawai tersebut kehilangan nilai integriti dan amanah. Sebagai contoh, pegawai tinggi mengamalkan gaya hidup mewah yang di luar kemampuan mereka. Lalu, hal ini boleh menyebabkan mereka mengambil rasuah. Bagi poin yang kedua ialah gaji rendah dan kos sara hidup yang tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh tekanan ekonomi yang menyebabkan pekerja mudah terlibat dalam rasuah. Pekerja tersebut kemungkinan terdesak mendapatkan wang dan menggunakan jalan mudah dengan mengambil rasuah bagi menyelesaikan kos sara hidup mereka yang tinggi itu. Bagi poin yang terakhir, iaitu penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemantauan dan tindakan tegas dari pihak berkuasa seperti SPRM. Oleh yang demikian, pihak SPRM, PDRM dan juga Jabatan Peguam Negara perlu melaksanakan tugas tanpa campur tangan politik. Sekian, itu saja daripada saya. Seterusnya adalah bagaimana contoh apabila hadiah sebagai rasuah. Yang pertama, dari sektor awam, apabila kontraktor memberi hadiah mewah kepada pegawai kerajaan untuk membenangi tender projek tanpa proses yang adil. Yang kedua, penegakan undang-undang, di mana apabila pemandu memberi wang kepada polis untuk mengelakkan saman, melanggar prosedur undang-undang. Yang ketiga, dari sektor swasta, iaitu apabila pembekal memberi hadiah mahal kepada eksekutif syarikat untuk mendapatkan kontrak walaupun pembekal lain lebih layak. Yang keempat adalah dari sektor pendidikan, di mana pelajar memberi hadiah yang mahal kepada pensyarah untuk mendapatkan markah yang lebih baik dan melanggar etika akademik. Yang kelima, sistem kehakiman, iaitu apabila pegawai memberi wang kepada hakim untuk mempengaruhi keputusan kes dan merosakkan integriti kehakiman. Dan yang terakhir iaitu dari segi politik, di mana apabila kumpulan lobi memberi derma politik kepada ahli parlimen untuk menyokong undang-undang yang menguntungkan mereka. Antara kesan memberi hadiah sebagai rasuah ialah integriti individu. Hadiah dengan niat tersembunyi merosakkan integriti penerima. Contohnya seperti guru menerima hadiah daripada ibu bapa pelajar untuk layanan istimewa. Ini telah melanggar profesionalisme guru tersebut dan menyebabkan guru tersebut kehilangan kepercayaan pelajar-pelajar yang lain. Yang seterusnya ialah merosakkan keadilan. Keputusan yang dipengaruhi hadiah sering menafikan peluang pihak yang layak. Contohnya seperti pegawai memberi kontrak kepada syarikat yang kurang kompeten kerana hadiah. Ini akan menyebabkan kerosakan kualiti projek. Kesan yang seterusnya ialah merosakkan kepercayaan masyarakat. Pemberian hadiah secara tidak telus menghakis kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi. Contohnya seperti pegawai kerajaan yang menerima hadiah untuk projek tanpa tender telus, mencebarkan imej pentadbiran. Kesan yang terakhir ialah budaya korupsi. Amalan ini mencetus normalisasi rasuah dalam masyarakat. Contohnya seperti
pekerja mengikut jejak pengurus yang menerima hadiah, menggantikan budaya kerja berintegriti dengan budaya korupsi. Seterusnya, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah berbentuk hadiah. Yang pertama, dengan memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat. Hal ini demikian dengan mengadakan kempen sama ada di sekolah maupun di kawasan bandar secara berperingkat. Adalah sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mereka tidak terlibat dalam jenayah rasuah apabila sudah berkhidmat untuk negara kelak. Selain itu, cara untuk mengatasi rasuah juga adalah dengan memperkasakan undang-undang anti rasuah dengan jelas. Pemerkasaan undang-undang memainkan peranan penting dalam membantu memberantas rasuah sebagai amaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan amalan rasuah. Badan-badan yang bertanggungjawab perlulah memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan jenayah yang dilakukan agar dapat menjadi pengajaran untuk pihak yang lain. Dan langkah yang terakhir adalah dengan memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus dan bertanggungjawab. Kita perlulah sentiasa menerapkan nilai integriti dalam diri, terutamanya apabila bekerja di sektor awam. Hal ini demikian dapat dilakukan dengan menolak atau tidak memberi atau menerima apa-apa hadiah yang ditawarkan dengan syarat tertentu. Secara keseluruhannya, hadiah boleh menjadi rasuah apabila hadiah tersebut diterima atau diberi atas niat yang tidak baik untuk membawa manfaat kepada diri dan juga individu tertentu. Sebagai contoh, kontraktor memberikan hadiah kepada pegawai kerajaan untuk mendapatkan projek besar yang mampu memanfaatkan syarikat mereka. Kami juga mendapat beberapa solusi untuk mencegah rasuah melalui kajian ini. Antaranya ialah pihak SPRM wajar memberikan didikan awal tentang rasuah kepada masyarakat agar mereka peka akan impak negatif rasuah kepada diri masing-masing. Selain itu, setiap individu wajar menanam nilai integriti dalam diri mereka. Antara kesan negatif yang kami dapati ialah rasuah boleh memburukkan nama diri, keluarga dan juga negara. Dan antara kepentingan mencegah rasuah ialah apabila rasuah ini dapat dicegah, kes rasuah dalam negara juga akan berkurang. Dan apabila kes rasuah dalam negara dapat dikurangkan, maka individu yang berkualiti dan berintegriti juga dapat dilahirkan selaras dengan mewujudkan negara yang aman dan juga makmur. Sekian, terima kasih.